Assalamualaikum anak-anak sekalian, apa khabar ya? Hari ini cikgu harap semuanya sihat. Jadi sebelum cikgu meneruskan topik pada hari ini dalam video cikgu, dengarkan dulu ya luahan perasaan cikgu. Okey, ku terpegun dengan satu kitaran nutrien ciptaan Tuhan. O2 diserap, CO2 dilepaskan, CO2 diguna, O2 dibebaskan. Sungguh bijak aturan Tuhan. Semuanya berlaku secara seimbang, namun terkadang manusia yang rakus meneroka alam terus-menerus. Kita nutrien diganggu gugat. Akhirnya manusia yang menerima akibat. Okey, jadi topik cikgu pada hari ini ialah 5.3 dalam sukatan pelajaran iaitu kitar nutrien. Okey, nampak tak gambar cikgu yang cantik ya. Jadi menggambarkan antara biotik dan abiotik ya, yang mana menjadi medium ya untuk kitar nutrien. Okey, apakah yang dikatakan kitar nutrien? Okey. Kitar nutrien merupakan ya aliran yang berterusan unsur dan bahan kimia. Ya, contohnya oksigen, karbon, nitrogen dan air yang terdapat dalam ekosistem dan melibatkan komponen abiotik dan biotik. Ya, dan melalui 3 fasa iaitu atmosfera, biosfera dan litosfera. Okey. Cikgu harap anak-anak faham ya, iaitu unsur ya, aliran yang berterusan unsur dan bahan kimia. Seperti contoh ya, ini contoh, ada banyak lagi kitar ya. Cikgu fokus kepada oksigen, karbon, nitrogen dan air yang terdapat dalam ekosistem. Okay, yang melibatkan hubungan ya ataupun komponen abiotik dan biotik melalui 3 fasa, atmosfera, biosfera dan litosfera. Baiklah, seterusnya cikgu akan perjelaskan kitaran oksigen ya. Okey, oksigen yang terdapat di atmosfera yang mana oksigen merupakan gas kekal yang mana jumlahnya adalah 21%. Okey. Jadi oksigen ini yang terdapat di atmosfera akan digunakan oleh aktiviti pembakaran. Okey. Kalau tidak ada oksigen, tidak akan berlaku pembakaran. Okey, seterusnya oksigen akan digunakan oleh biotik ya, contohnya haiwan. Okey, haiwan akan menjalankan proses respirasi. Okey, menggunakan oksigen. Seterusnya dalam proses pengaratan juga oksigen diperlukan ya. Contohnya pengaratan besi. Okey, dan ya, pokok juga menggunakan oksigen untuk respirasi. Dan yang terakhir, oksigen digunakan untuk proses perebutan oleh saprofit ya, iaitu pengurai ya, akan menggunakan oksigen untuk menjalankan proses perebutan. Okey, seterusnya apabila tumbuhan, haiwan dan juga proses pembakaran, pengaratan dan perebutan ini akan menghasilkan ataupun membebaskan gas yang kita namakan ialah gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Jadi gas ini pula akan digunakan oleh pokok ya, akan digunakan oleh pokok untuk menjalankan proses fotosintesis lalu membebaskan oksigen semula ke atmosfera. Jadi sudah lengkap satu kitaran oksigen. Dan kitaran ini akan berlaku secara berterusan ya. Secara berterusan yang melibatkan 3 fasa iaitu atmosfera, biosfera dan juga litosfera ya.
Okey. Seterusnya cikgu rumuskan daripada gambar rajah tadi, cikgu boleh rumuskan proses kitaran oksigen dengan lebih senang, iaitu bermula dengan oksigen dari atmosfera digunakan oleh tumbuhan dan juga haiwan ataupun biotik ya untuk proses pernafasan atau respirasi. Okey. Oksigen juga digunakan dalam proses pengaratan, pembakaran dan pereputan. Jadi, yang ketiganya daripada proses respirasi, pembakaran, pengaratan dan pereputan ini akan membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Okey. Karbon ini pula yang terbebas ini akan diambil pula oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis dan akhirnya pokok yang menjalankan proses fotosintesis ini pula akan membebaskan oksigen ke atmosfera. Maka kitaran oksigen ini akan berlaku berterusan. Okey, akan berlaku berterusan. Okey, baiklah, cikgu akan tinggalkan satu soalan yang mana soalan ini pernah keluar ya dalam peperiksaan STPM ya. Dan cikgu harap anak-anak sekalian berbincang dengan cikgu atau dengan rakan-rakan ya untuk menjawab soalan ini dengan lebih baik. Okey, akhirnya jangan lupa subscribe, like dan share channel cikgu ya, supaya dapat manfaat kepada semua ya. Okey, cikgu akan sambung dalam video cikgu yang seterusnya dengan kitar karbon dan juga kitar nitrogen. Okey, bye anak-anak dan bye comel-comel.